Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua, pada mulanya saya jangka ahli-ahli Yang Berhormat daripada pembangkang menyokong saya 100%. Pada hari ini macam tak berapa sokong pula pemansuhan ST15. Ada pula kata mekanisme saja perlu ditukar. Saya terkejut bila saya tengok dalam bajet belanjawan alternatif, nampak keras Pakatan Harapan mencadangkan pemansuhan subsidi harga beras. Bila kita mansuh, dia kata kena begini-begini pula. Jadi susahlah macam ni. Jadi dalam soal ni very kategorik, dia menyebutkan, dia mencadang. Bila kita hapus dia, Yang Berhormat, saya berikan bahawa sudah tentulah ada banyak perkara kenapa ia perlu dilihat kembali. Kalau Yang Berhormat sebut tentang mesti diteruskan, tapi mesti dilihat mekanisme dan sebagainya, boleh kita buat, tapi isunya akan berpanjangan yang berkaitan dengan ST15 ini. Dan bagi saya katakan bahawa bila ST15 ini diperkenalkan dalam tahun 2008 kerana ada sebabnya. Kerana pada waktu itu ada isu krisis makanan dunia pada waktu tersebut, di mana ada negara-negara pengeluar beras tak nak bagi eksportkan. Thailand tak, dia ban eksport kepada negara lain. Nak dapat pada Vietnam susah, hingga menjadikan harga beras pada waktu itu melambung tinggi. Daripada lebih kurang 300 USD per tan menjadi 700 lebih satu peringkat, sehingga peaknya sampai 1000 USD per metric tan pada waktu tersebut. Jadi rakyat susah untuk mendapatkan makanan ataupun beras yang murah pada waktu itu. Sebab itu diperkenalkan untuk jadi murah beras yang dikeluarkan oleh petani kita. Dan di kilang tu ada sedikitlah tentang soal inefficiency dalam milling, dalam pengilangan. Jadi ada beras tu hancur. Macam kita tumbuk pun ada yang elok, ada yang hancur. Beras ni boleh dimakan, tapi kualitinya tidak betul baik, dicampurkan. Situ dipanggil ST15 kerana 15% daripada kandungan sekampit 10 kg itu ada 15% yang dikatakan beras hancur tadi. Jadi boleh dijual dengan harga dia murah sikit, dan kerajaan tambah lagi subsidi. Satu kampit lebih kurang antara RM7.5, lebih kurang begitu, bergantung di mana tempat dijual dan sebagainya. Tapi bagi saya, sekarang sudah berlalu selama 7 tahun program ini. Tidak ada lagi isu yang berkaitan dengan soal bekalan makanan dunia yang begitu mengancam. Harga padi sudah stabil sekarang. Jadi apakah kita nak teruskan supaya rakyat miskin dalam negara kita terus makan beras hancur? Itu persoalan saya. Sebab rakyat miskin di Siam, dia makan beras Siam. Rakyat miskin di Vietnam, dia makan beras Vietnam. Kenapa perlu dihancurkan beras untuk rakyat miskin negara kita? Yang Berhormat Pokok Sena nak suruh terus rakyat miskin makan beras hancur. Saya tak setuju. Sudah sampai tahap kita membenarkan walaupun rakyat kita miskin tidak miskin, makan beras yang berkualiti tinggi, yang baik macam orang lain. Kenapa nak diteruskan makan beras hancur? Cukuplah Yang Berhormat. Yang Berhormat, Pakatan Harapan kata nak mansuh. Saya bukan Pakatan Harapan, saya PAS. Oh, ya. Sorry. Baik. Pakatan Harapan. Ya, maaf. Yang duduk sana ada semua. Betul, saya duduk sini. Saya sebut tadi, saya kata bahawa beras, ada kajian yang dibuat oleh UPM yang menunjukkan bahawa beras itu sebenarnya bukan hancur 15 yang dipacking, yang dihantar. Lebih daripada 15%. Ayam pun tak nak makan. Kalau beras yang betul-betul kualiti dia 15% hancur, ya, saya percaya bahawa itu sangat baik, masih boleh diterima, boleh dimakan. Yang Berhormat, tak payahlah kalau tanya saya tanya orang Kelantan pun. Orang Kelantan yang nakkan kota ni apa, saya kata ada tak pasaran, dia kata orang Kelantan tak pakai beras hancur ni, dia nak beras siap. Dia beritahu. Bagi saya itu dulu, zaman saya kecil, betul, mak saya waktu susah cari beras hancur, boleh makan. Tapi sekarang, betul, kita tak mahu ada rakyat yang lapar. Sebab itu nelayan, kita katakan nelayan yang susah macam mana, musim tengkujuh bagi RM300, cukup untuk sekurang-kurangnya makan, dia boleh beli beras. Dan kita kena fikirkan yang susah macam mana akibat daripada kejatuhan
kelapa sawit ke, kejatuhan getah dan sebagainya, cari mekanisme lain. Bagaimana kalau kita dapat memberi bantuan, dia beli beras, terpulang pada mereka membeli beras yang berkualiti yang lebih baik lagi. Sebab itu, sama ada 50% hancur ke, 20% hancur ke, kalau kita tidak ada lagi faktor subsidi, kita akan melihat mekanisme berdasarkan pada mekanisme harga. Sekiranya orang fikir bahawa beras ST15 masih ada, tetapi harganya bukan harga subsidi, tapi orang kata dia dengan duit yang dia dapati dengan kaedah lain, dia boleh membeli beras ST5 misalnya. Ataupun dia nak makan beras wangi. Sekali-sekala, bulan raya misalnya, terpulang pada mereka. Tetapi untuk meneruskan program yang melibatkan, kalau ditanya berapa, sebanyak 43 juta sebulan, 530 juta setahun, kita katakan untuk kita teruskan program ini untuk memastikan pasaran beras hancur terus banyak kerana 60,000 metrik tan bagi setiap bulan boleh menghasilkan 6 juta kampit. Tetapi apakah kita nak buat sampai 6 juta kampit? Sebab itu kita katakan bahawa tidak perlu, dan kita mahu ada suatu graduasi di kalangan rakyat kita, tak lagi bergantung pada beras, mengatakan kita beri makan rakyat kita beras hancur tadi, ataupun beras 15% hancur. Slowly kita katakan rakyat kita mempunyai mutu makanan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.